Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Dark Web. Saya tidak perlu untuk jelaskan apa benda tu Dark Web sebab saya yakin semua guys tahu apa tu Dark Web. Hari ini kita akan khusus menceritakan tentang jenayah yang berlaku di Dark Web. Masa buat research pasal video ni, banyak jenayah yang saya jumpa dan kebanyakan jenayah ni terlalu ekstrim untuk saya sampaikan. Jadi saya hanya pilih beberapa sahaja. Daripada jenayah tentang peperangan rahsia di antara negara di Dark Web, sehinggalah jenayah menjadikan seseorang itu hamba abdi. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Ini adalah 4 jenayah Dark Web yang pasti mengejutkan anda. 4. Perang digital di antara negara. Tahukah anda di Dark Web banyak penggodam-penggodam dari seluruh dunia berkumpul. Satu risikan yang dijalankan oleh Adam Darrah, pengarah ZeroFox, satu syarikat keselamatan cyber, dia melaporkan banyak laman website penggodam berbahasa Rusia di mana mereka berkongsi maklumat dan juga peralatan penggodaman. Sehingga kan Adam terpaksa untuk belajar menulis di dalam bahasa Rusia untuk berkomunikasi dengan mereka. Bukan itu sahaja, antara kumpulan penggodam yang ada dikenali sebagai IT Army of Ukraine. Ada juga kumpulan penggodam dari China, Korea Utara, Israel dan sebagainya. Dan kumpulan-kumpulan ini akan melancarkan serangan cyber terhadap negara musuh. Antara insiden peperangan cyber di Dark Web dilaporkan pada tahun 2021, di mana Iran melaporkan serangan cyber terhadap stesen minyak di negara mereka. Penggodam juga mematikan sistem operasi kereta api. Ini akan mencetuskan kemarahan rakyat terhadap kerajaan Iran. Tapi yang paling teruk berlaku pada tahun 2010 dahulu, bila sistem nuklear kerajaan Iran diserang oleh sebuah virus yang dikenali sebagai virus Stuxnet. Virus ini kemudian tersebar di pusat pembangunan nuklear Iran yang menghancurkan 948 uranium yang digunakan untuk mencipta teknologi nuklear. Edward Snowden, seorang whistleblower yang mendedahkan rahsia kerajaan, mengatakan yang pelopor kepada serangan ini ialah Amerika dan Israel di dalam usaha mereka menghancurkan fasiliti nuklear negara Iran. Selain itu, melalui Dark Web juga tercetusnya konflik seperti Arab Spring di Syria, sebuah gerakan anti kerajaan pada tahun 2010. Peperangan cyber di antara Rusia-Ukraine 2022, serangan terhadap Korea Utara pada tahun 2014 dan banyak lagi peperangan yang berlaku di dalam Dark Web. 3. Penggodaman dan penjualan maklumat sulit. Sejak tahun 2021 lagi, kita dikejutkan dengan laporan seorang analisis data dikenali sebagai Adnan Syukur mengenai data 4 juta rakyat Malaysia yang lahir dari tahun 1979 sehingga tahun 1998 yang dijual di Dark Web. Kononnya data ini digodam dari sistem Jabatan Pendaftaran Negara, di mana sistem database yang digunakan oleh sektor awam dikenali sebagai My Identity digodam. Yang terbaru pula dilaporkan kumpulan yang sama muncul semula dan menjual 22.5 juta data rakyat Malaysia dengan harga RM40,000. Data peribadi ini termasuklah nama, alamat, nombor IC, tarikh lahir, email dan nombor telefon. Jenayah seperti ini bukanlah sesuatu yang baru di dalam Dark Web. Malah kes skala besar seperti ini pernah dilaporkan. Contohnya kes penggodaman dan penjualan data oleh seorang lelaki yang dikenali sebagai Max Butler, aka Iceman dari Amerika. Max bukan sahaja menggodam sistem kerajaan, tetapi dia juga menggodam sistem bank. Dilaporkan dia telah menggodam 2 juta butiran pemilik kad kredit. Dia kemudian membuka satu platform di Dark Web dikenali sebagai Cardus Market, di mana penjenayah cyber boleh membeli data-data ini, termasuklah data pribadi dan maklumat kad kredit jutaan orang. Pada tahun 2007, dia telah ditangkap dan dijatuhkan hukuman penjara selama 13 tahun dan disaman sebanyak 21 juta US dollar. Berbalik kepada isu penggodaman identiti negara kita tadi, banyak salah guna yang boleh dilakukan kepada data-data tersebut, termasuklah pemalsuan identiti, digunakan untuk penipuan atas talian, digunakan untuk peras ugut, digunakan untuk menggodam seseorang dan sebagainya. Itulah jenayah Dark Web ketiga kita pada hari ini. 2. Peras ugut organisasi dan individu. Jenayah ini juga melibatkan penggodaman data,
tapi khusus digunakan untuk memeras ugut sama ada seseorang ataupun sesebuah organisasi. Contohnya yang berlaku pada tahun 2021. Sebuah syarikat telekomunikasi di Amerika dikenali sebagai T-Mobile. Sistem mereka telah diceroboh dan sebanyak 30 juta data sulit pengguna telah digodam oleh kumpulan penggodam dikenali sebagai Lapsus. Kumpulan ini kemudian mengugut T-Mobile untuk membayar mereka sebanyak $270,000 dalam bentuk Bitcoin kalau tidak mahu data sulit ini disebarkan. T-Mobile dilaporkan membayar sebanyak $200,000 tapi data-data ini tetap juga disebarkan. Di kes yang lain berlaku pada tahun 2015 bila kumpulan penggodam dikenali sebagai The Impact Team menggodam data dari sebuah laman website temu janji untuk golongan dewasa. Data ini termasuklah nama, gambar, alamat, email, password dan nombor telefon. The Impact Team kemudian mengugut laman website tersebut supaya menutup operasi mereka sebab keahlian laman website ini penuh dengan golongan dewasa yang curang. Tidak lupa juga pada tahun 2017 dahulu bila sebuah virus dikenali sebagai virus WannaCry tersebar luas menggodam komputer peribadi seseorang dan meminta wang dalam bentuk kripto. Bercakap pasal peras ugut, seterusnya kita lihat jenayah peras ugut yang sangat menakutkan sehingga tahap mangsa sanggup untuk buat apa sahaja untuk si pengugut, iaitu 1. Menjadi hamba abdi. 이게 대한민국에서 일어난 일이라고 믿겨지지가 않는 거예요. 이것만 찍으면 지워줄게. 돌이킬 수 없는 거야. Ini ialah kes peras ugut yang berlaku di Korea Selatan melibatkan wanita dipelopori oleh Cho Ju-bin aka Baksa dan Moon Hyung-wook aka Got-Got. Mereka akan menghantar link URL di sosial media mangsa mengatakan yang gambar peribadi mangsa telah tersebar. Bila mangsa menekan URL tersebut, mereka akan digodam di mana data peribadi dari peranti mereka akan dimuat turun oleh penggodam ataupun mereka akan menyamar untuk memberikan pekerjaan kepada mangsa dan meminta gambar dan data sulit kononnya sebagai rujukan mereka. Pada hakikatnya, data peribadi ini kemudian digunakan untuk mengugut mangsa. Contohnya, kalau penggodam ada gambar sulit mangsa, penggodam akan mengugut untuk menyebarkan gambar tersebut kepada ibu bapa mangsa, majikan, ahli keluarga dan rakan-rakan. Kalau mangsa tidak mahu gambar ini tersebar, mereka perlu buat apa sahaja yang dikehendaki oleh penggodam. Terdesak untuk tidak mahu gambar mereka tersebar, mangsa akan menuruti sahaja permintaan penggodam. Ini termasuklah menghantar lebih banyak gambar sulit dan video. Kononnya, kalau permintaan penggodam dituruti, mereka tidak akan menyebarkan gambar tersebut. Ini secara langsung akan menjadikan mangsa hamba abdi kepada penggodam-penggodam ini. Setelah mendapat gambar dan video sulit, mereka akan menjual semula gambar tersebut di dark web dan di Telegram dengan menggunakan mata wang kripto. Sebuah Telegram dengan nama NTH Room terdiri daripada ahli yang berbayar akan melihat hasil peras ugut penggodam-penggodam ini. Ini ialah satu kes yang hangat di Korea Selatan sekitar tahun 2020 dahulu dan ia telah didokumentarikan menjadi filem Netflix yang bertajuk Cyber Hell: Exposing an Internet Horror. 메모망 뭐지? 하고 알아보니까 보도물이 있다는 거예요. 음란물을 유통하는 채팅방이 있다라는 보도. Cho Ju-bin telah dipenjarakan selama 42 tahun dan Moon Hyung-wook dipenjarakan selama 34 tahun. Begitu juga dengan ahli-ahli NTH Room tadi. Ini bukanlah satu-satunya kes seperti ini. Banyak lagi kes yang memeras ugut mangsa menggunakan teknik yang hampir sama dengan apa yang saya ceritakan tadi masih berleluasa di dark web. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Itu adalah antara beberapa jenayah di dark web yang mengejutkan. Kalau anda ingin tahu lebih lagi, jadi kamu boleh research sendiri. Dan sebenarnya banyak lagi jenayah dark web yang terlalu ekstrim untuk saya sampaikan di sini, tapi mungkin juga saya akan sampaikan di episod yang akan datang. Jadi pastikan anda like dan share, subscribe Kupi Kupi Go. Jangan lupa like kami di social media yang lain, Facebook, Instagram, Twitter. Akan lebih banyak lagi episod seperti ini dibuat naik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi Kupi Go, menarik setiap hari.